Dan yang kedua, tuan-tuan, pertembungan ini berlaku atas dasar ekonomi. Kena faham, apabila isu Syria sahaja berlaku sampai hari ini, tuan-tuan tengok ada 3 kelompok grup. Grup yang pertama, tuan-tuan, seperti yang saya kata, tim A. Tim A adalah tim Turki, tim Saudi, tim Qatar dan rakyat-rakyat Syria. Kenapa saya tiba-tiba sebut nama Saudi? Pandangan saya, kajian saya, kajian dan pengamatan kawan-kawan kami melihat apabila King Salman, Malik Salman yang baru naik ini, dia membawa satu nafas yang baru. Beliau mengisytiharkan bahawa Hamas, mengisytiharkan Ikhwanul Muslimin adalah kawan kami, mengisytiharkan Turki adalah kawan kami, dan mengisytiharkan semua musuh-musuh kepada King Abdullah yang lalu sebagai kawan-kawan Saudi yang baru. Dan beliau memberi beberapa kali warning kepada Syria dan Bashar Assad, jaga baik-baik, sama ada kamu turun ataupun militeri kami akan pergi serbu. Jadi mereka ini duduk dalam grup pertama. Grup kedua, tuan-tuan, ada grup yang kita letak situ di bawah Amerika, di bawah British, di bawah Jerman, di bawah France, dan didokong oleh Israel. Ni grup B. Grup B ini very important. Saya bagi tahu kerana hari ini Israel ini, orang-orang Israel, pimpinan-pimpinan Israel ini, dia masuk di dalam parlimen Amerika, ahli-ahli senat Britain, dan menguasai mereka secara tidak langsung. Dan mereka duduk dalam grup B. Pasal itu, tuan-tuan tengok, mereka pernah melancarkan serangan apabila berlakunya pengeboman di France. Mereka bersatu dan mereka dalam satu kumpulan. Jelas. Dan tim yang terakhir, pertembungan antara tim yang ketiga, tim yang didokong oleh Bashar al-Assad, tim yang didokong oleh Rusia, tim yang didokong oleh China, oleh Iran dan juga Lebanon. 3 tim, tuan-tuan, bertembung satu sama lain atas 4 perkara. Saya kata tadi apa? Kepercayaan. Yang kedua, dari segi ekonomi, Amerika kita sudah jelas, ya, dalam satu wawancara di dalam majalah, tak silap saya ada satu majalah dikeluarkan, apabila diberi satu konklusi bahawa Amerika ini peratus dia sangat besar, hampir 60% tak silap saya, ekonomi dia disumbang daripada penjualan senjata. Itu Amerika. Maksudnya Amerika hanya boleh survive apabila banyaknya berlaku perang-perang di sekitar dunia. Dia tak boleh duduk senyap, pasal itu bisnes dia. Duduk tak duduk, dia pergi serang Iraq. Duduk tak duduk, dia pergi serang Afghanistan. The more berlakunya perang ataupun war ini, the more lah survival untuk bisnes dia. Itu jelas. Ya. Begitu juga dengan France, begitu juga dengan Jerman. Ini adalah negara-negara pengeluar senjata, kereta kebal dan sebagainya. Dan bertembung pula dengan Rusia, juga merupakan sebuah negara pengeluar senjata. Apabila berlakunya perang di Syria, dihantar banyak senjata oleh Rusia. Rusia banyak hantar Kalashnikov, banyak hantar senjata. Dan ini tidak menyenangkan blok yang duduk di dalam tim B. Kerana dari sudut ekonomi, mereka perlu hantar senjata. Sama ada senjata kimia ataupun senjata apa-apa. Dan ekonomi ini sangat penting, melibatkan ekonomi minyak. Nelson Mandela, dia pernah bagi tahu, asal semua masalah di dalam dunia ini main daripada Masjidil Aqsa. Selesai Masjidil Aqsa, aman dunia, dia kata. Dan ada satu lagi figura penting bagi tahu, Masjidil Aqsa, siapa yang dapat Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, dia dapat dunia. Dia dapat menakluki dunia. Jadi mereka ini, pertembungan ini berlaku, ya, walaupun nampaknya seperti teori, tetapi kalau kita halusi 3 tahun lepas, dia hanyalah level teori. Kita boleh bercakap sekadar teori, tetapi hari ini depan mata kita nampak kesatuan blok-blok ini. Dan yang ketiga, kerana strategi geografi, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, apabila dapatnya negara di tengah-tengah, iaitu Baitul Maqdis, mereka dapat menguasai seluruh medan dunia.
dunia, tuan-tuan. Jadi berlomba-lombalah negara-negara ini, blok B dan blok C, untuk mengambil apa yang disebutkan Palestin ataupun bumi Syam ini. Tuan-tuan jangan tengok hari ni, tuan-tuan. Dulu macam mana, tuan-tuan? Kita bukan cakap base kepada teori yang tidak jelas. Tuan-tuan lihat apa yang berlaku zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana tentera salib begitu bersungguh-sungguh untuk menawan dan mendapatkan bumi Baitul Maqdis. Ini bukan cerita Hollywood. Ini dah sah bahawa bumi Baitul Maqdis adalah ibu untuk kita menguasai dunia. Ini yang mereka percaya. Hatta kita sendiri pun, kita yakin bahawa bumi Masjidil Aqsa ini sangat penting kepada kita. Jadi strategi untuk mengambil. Kalau tuan-tuan yang ingat lagi 1990-an, kita selalu tengok dalam dunia jam 10. Berita selalu bercakap berkenaan dengan bergaduhnya di Bukit Golan antara Syria, Lebanon dan juga negara lain. Nak ambil Bukit Golan. Ini bukan macam batu putih kita. Bukit Golan itu, tuan-tuan, sangatlah strategi hingga saat siapa yang dapat menaungi Bukit Golan itu, ibaratnya dia dah boleh memegang bangsa Arab. Dia boleh memegang dari sudut strategi geografinya. Jadi, perkara ketiga, strategi geografi. Dan yang keempat, kekuasaan. Amerika tidak mampu melihat Bashar dinaungi oleh Iran, dinaungi oleh Rusia dari sudut status quo. Ataupun kita panggil status quo ni apa dia? Kalau kita tarik tali itu, kalau kita tak boleh letak orang yang kuat di sebelah kita, status quo tu akan terlari pergi ke kita punya orang di depan kita. Jadi kena pastikan bahawa Syria tak jatuh ke tangan Rusia, iaitu dia orang punya seteru mereka. Jadi Amerika bekerja keras bersama dengan Israel, bersama dengan Jerman, bersama dengan dia punya sekutu dia untuk pastikan kekuasaan itu masih dipegang oleh mereka habis-habisan. Jadi ini dah dikatakan sebagai proxy war. Itu yang complicated. Dia jadi satu proxy war. Dan proxy war ni didasarkan kepada apa, tuan-tuan? Didasarkan kepada banyak hadis Rasulullah akhir zaman. Kalau tuan-tuan mendengar syarah daripada Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Fawaz, subhanallah, dia ada bumi Ghuttah. Ghuttah itu di dalam Syria. Apa yang berlaku di Ghuttah sekarang? Tuan-tuan pernah dengar dah Ghuttah? Ghuttah sekarang ini yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini telah dikepung begitu lama. Saya rasa dah hampir 3 tahun. Mereka inilah manusia-manusia yang kita dengar rebuh binatang, makan pepper. Kalau tengok dalam YouTube saya ada makan pepper. Orang kata pilah kerja. Nak kerja apa, tuan-tuan? Sudah pun dikepung 3 tahun, makanan dah tak ada. Ghuttah. Mashdabik, satu lagi Rasulullah pernah sebut dalam hadis baginda Rasulullah berkenaan dengan bumi Mashdabik. Saya pergi sana, saya tak tahu Mashdabik ini apa. Banyak syekh kata inilah bumi Mashdabik, Mashdabik. Saya kata apa benda tu? Bila balik Malaysia baru saya buka hadis-hadis Rasulullah, subhanallah. Bumi itu disifatkan oleh baginda Rasulullah akan menjadi medan perang yang paling besar ataupun Armageddon. Itu ada di Syria. Jadi bumi-bumi ini secara langsung ataupun tidak langsung melalui divide and conquer, melalui dijatuhkan negara-negara benteng dan akhirnya tinggal bumi Syam yang terakhir. Yang menjadi pagar seperti mana Syekh Raid Salah kata, kalau nak bebaskan Masjidil Aqsa, kamu mesti membebaskan Syria dahulu. Kerana itulah Israel takut, kerana itulah British takut, kerana itulah Amerika takut, Rusia takut. Mereka jadikan ini perang seteru yang paling besar sebelum berlakunya Armageddon. Hingga kan PBB tak boleh buat apa, OIC tak boleh buat apa, Liga Arab tak boleh buat apa. Pasal dia melibatkan badan-badan negara-negara dunia yang besar. Satu saja yang boleh buat sesuatu. Ya, Syekh Ali Sabuni semasa saya menziarahi beliau di Jeddah baru-baru ini, satu sahaja. Seolah-olah kita ni dah hampa. Habis kita nak buat macam mana? Syekh Ali Sabuni kata, bersatulah. Kamu boleh bangkit, kita boleh bangkit dalam satu kesatuan ummah. Itu sahaja.
Benda yang paling asas, dia suruh kembali kepada satu kesatuan. Tuan-tuan, kalau masjid kita, na'udzubillah, masjid kita, hari-hari mai ada pergaduhan, dia ni tak suka dia ni, dia ni tak suka dia ni. Cuba tuan-tuan keluar side daripada diri tuan-tuan, kita kata, pasal apa hari-hari duk bergaduh? Kita rasa ni mesti ada orang cucuk, ni mesti ada orang nak buat sesuatu kat masjid kita, ni mesti ada orang saja nak mempecah belahkan kita. Tuan-tuan sendiri, apa berlaku di bumi Syam, sama juga apa yang berlaku di bumi Syria. Dia sengaja diberi satu nafas yang sangat komplikasi, sangat complicated. Untuk apa? Supaya tidak boleh mujahidin Islam bergerak dengan kekuatan yang kuat pergi ke Masjidil Aqsa, pergi membebaskan. Mereka tak mau ini, tuan-tuan. Jadi sengaja, maksudnya perumpamaan yang mudah, survival Israel terletak hari ini di pagar Baitul Maqdis, iaitu Syria. Faham, tuan-tuan? No? Selagi Syria bergolak, selagi negara-negara Islam bergolak, selagi itulah selamatnya Israel. Itu bahasa paling mudah.